InsyaAllah tajuk kita pada pagi ini berkaitan dengan manusia akhir zaman, iaitu merujuk kepada kita lah juga. Sebab pertama kita kena tahu bila bermulanya akhir zaman. Dan saya nak petik perbincangan daripada buku saya, Manusia Akhir Zaman. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita sebut tentang akhir zaman, bila bermula akhir zaman, para ulama membincangkan terutusnya baginda Nabi SAW merupakan gambaran pertama kiamat akan berlaku dan semakin mendekati manusia akhir zaman. Dengan pengutusan Nabi itu sebenarnya menunjukkan kepada manusia akhir zaman. Sebab apa? Sebab Nabi SAW merupakan Nabi yang terakhir. La nabiyya ba'dah. Tidak ada Nabi selepas daripada Nabi SAW. Dan oleh kerana itu, umat Nabi Muhammad sudah tentu merupakan umat yang terakhir. Kerana Nabi merupakan Nabi terakhir. Jadi di situ para ulama menyatakan bahawa umat Nabi Muhammad ni sejak 1400 tahun dulu sampai sekarang, sampai waktu kita ni dan sampai kiamat, ini semua dikira umat akhir zaman. So kita ni semua sebenarnya termasuk dalam umat akhir zaman. Cumanya akhir zaman ni dia ada beberapa pemerintahan. Ada 5 khilafah. Ada 5 khilafah selepas daripada junjungan besar baginda Nabi SAW, iaitu al-khilafah ala minhajin nubuwah. Yang pertama, bila Nabi SAW diutuskan, Nabi lah jadi khalifah yang pertama kan. Ketika mana Nabi memimpin di Madinah Al-Munawwarah, pusat pemerintahan, walaupun Nabi lahir di Mekah, tapi Nabi memimpin di Madinah. Dan Nabi wafat di Madinah. Dan Nabi dikebumikan di Madinah. Sebab tu ada setengah ulama menyatakan sebenarnya itu yang sepatutnya, di mana kita meninggal, di situ kita dikebumikan. Hari ini kadang-kadang dia meninggal di mana? Luar negara. Dia usaha bawa balik juga kat Malaysia. Meninggal di KL, bawa balik di mana? Di Johor. Sebenarnya lebih aula di mana kita meninggal, di situlah kita dikebumikan. Jadi Nabi SAW menjadikan Madinah sebagai pusat pemerintahan Islam. Seterusnya datang khalifah, khulafa ar-rasyidin, yang memerintah ala minhajin nubuwah, yang mereka memimpin negara pada ketika itu mengikut apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Juga pusat pemerintahan ketika itu adalah di Madinah Al-Munawwarah. Selepas daripada zaman Khulafa ar-Rasyidin, datang pula zaman pemerintahan Mulkan Addan, kerajaan yang menggigit. Apa maksud kerajaan yang menggigit ni? Yang menggigit ni merujuk kepada dia ada baik, ada buruk. Gigit tu maknanya kadang-kadang ada kemungkaran. Kerajaan seterusnya diteruskan dengan kerajaan yang diasaskan banyak kepada raja. Zaman Umawi. Zaman Umawi di mana pusat pemerintahan dia? Di mana? Umawi.
Di Mesir. Kan? Kerajaan Umayyah kat mana? Kufah. Mana? Basrah atau Basrah? Basrah faham. Di mana? Turki. Muawiyah bin Abi Sufyan di mana? Dia pengasas dia kerajaan Umayyah ni adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Selepas daripada Sayyidina Ali. Kerajaannya di Syam. Di Syam di mana? Di Syria. Di Damsyik. Damascus. Kemudian lepas kerajaan Umawi, kerajaan Abbasiyah. Kerajaan Abbasiyah di mana? Ni sejarah lah sikit ni. Belajar sejarah ni. Sejarah ni. Ni sejarah Islam ni, bukan takat sejarah Mak Kilau. Lah ni orang nak bincang Mak Kilau je. Sejarah Islam ni, sejarah Islam. Kerajaan Abbasiyah di mana? Riau. Oi, takkan di Riau. Afrika. Tu dia di Afrika no. Afrika mana? Utara ke selatan ke? Abbasiyah di Baghdad. Iraq. Baghdad. Tak tahu Baghdad di mana? Baghdad di Iraq. Waktu itu kerajaan yang sangat-sangat besar. Sehingga kan waktu itu dapat menubuhkan satu library yang disebut sebagai Baitul Hikmah ataupun Darul Hikmah, yang menempatkan buku yang sangat banyak. Sebab tu masa tentera Mongol masuk menjatuhkan kerajaan Abbasi, waktu itu mereka buang buku-buku yang ada di library itu di sungai, sampai sungai itu bertukar menjadi dakwat air dia, betapa banyaknya. Kemudian lepas kerajaan Abbasi, kerajaan apa? Kerajaan Osmania. Ini di mana? Ini di Turki ya. Istanbul. Kan? Kerajaan Osmania. Berlarutan selama 800 tahun. Sehinggalah jatuh kerajaan itu tahun 1924. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu semua fasa ketiga. Fasa keempat, kerajaan Mulkan Jabariyan, disebut dalam hadis. Kerajaan raja-raja yang zalim. Zaman bila tu? Sejak kejatuhan kerajaan Turki sampai sekarang. Maknanya umat Islam sendiri tak ada negara. Tak ada khilafah yang menguasai secara keseluruhannya. Yang ada tu berceramah, kan? Zaman kita ni zaman fitnah. Zaman yang penuh dengan fitnah, ujian, cabaran yang besar. Sebelum datang fasa terakhir. Maknanya kita ni fasa sebelum akhir. Ni kehidupan kita ni, yang kita kata dalam peristiwa akhir zaman ni, kita ni berada pada fasa manusia sebelum akhir. Sebab fasa yang terakhir adalah kerajaan ala minhajin nubuwah. Kerajaan akan kembali kepada manhaj para nabi, manhaj kenabian. Fasa kelima, fasa terakhir, kerajaan akan berpusat di Baitul Maqdis yang dipimpin oleh Al-Imam Mahdi. Tulas. Maknanya kita ni berada pada fasa 4 sebelum masuk 5.
Bila masuk fasa 5, makna fasa itu fasa menuju kehancuran. Mula-mula berlakunya pemerintahan Imam Mahdi dan juga Nabi Isa alaihi salam, berlakunya kemakmuran dan berlakunya keruntuhan. Sampailah penghujungnya ialah matahari naik sebelah barat, maka pada ketika itu kiamat sudah hampir dekat. Jadi dalam 5 fasa ni kita berada pada fasa yang keempat sebelum masuk fasa kelima. Bila bermula fasa kelima, kita tidak mengetahuinya. Tak payah duk buat ramalan lah, tak perlu. Orang hari ni dia suka buat ramalan. Dia suka meramal. Kita tak sepatutnya meramal, kita patut beramal. Kan? Sebab itu bila kita cerita bab akhir zaman ni, satu benda kaedah yang saya nak sebut, cara berinteraksi dengan peristiwa akhir zaman adalah untuk kita memperbanyakkan amalan, untuk beramal, bukan untuk meramal. Tapi pada hari ini dia menjadi masalah bila mana orang suka meramal. Bila Mahdi datang, bila Dajjal datang, bila kiamat akan berlaku, maka ini bukan satu kaedah atau satu cara yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Sebab benda ghaib kita tak tahu sampai masa dia datang, sampai waktu dia datang. Tak perlu meramal, tak perlu. Sebab meramal ini hanya meresahkan orang, sehingga kan baru-baru ni diramalkan bahawa sampai dekat sangat dah, maka diminta untuk mempersiapkan makanan, buat stok makanan di rumah. Tengoklah kali makanan, stok makanan pun expired dah, membazir. Sebab apa? Sebab terlalu percaya kepada ramalan demi ramalan. Sebab itu kaedah berinteraksi dengan peristiwa akhir zaman, saya sebut sekali lagi, kaedah dia adalah beramal bukan meramal. Baik. Nabi SAW ketika diutuskan, disebut dalam hadis sahih Bukhari, Nabi kata bu'istu ana wa sa'ah kahataini wa dhamma baina sababati wal wusta. Jarak antara aku diutuskan dengan tibanya hari kiamat adalah seperti ini. Anas berkata Rasulullah menggabungkan antara jari telunjuk dengan jari tengah, jari telunjuk dengan jari tengah. Ketika Nabi diutuskan, mana kiamat dekat sangat, mana kata ni dunia kan, ni nak ada kiamat dah dekat. Jari telunjuk merupakan satu gambaran tauhid kepada Allah melalui syahadah kepada Allah ketika solat pada tahiyat awal dan akhir. Kan, jari telunjuk dia menunjuk kepada kita sebagai syahadah. Nabi menunjukkan 2 jari, jari telunjuk di tengah. Ia menunjukkan hampirnya kiamat. Jadi ditafsirkan jari telunjuk tu untuk kita meletakkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam solat ketika tahiyat awal, tahiyat akhir, kita mengucap kalimah syahadah, kita akan mengangkat jari telunjuk. Kalau ikut mazhab Hanafi, jari telunjuk akan diangkat apabila disebut perkataan la. Asyhadu an la tu angkat. Itu mazhab Hanafi. Dan dijatuhkan bila tiba akhir solat. Mana dia angkat tu sampai habis, last baru dia jatuh. Itu mazhab Hanafi. Kan daripada at-tahiyat kan, at-tahiyatul mubarakatul salawatut tayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la angkat. Itu mazhab Hanafi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan sampai habis, angkat ni berterusan. Okey. Mazhab Maliki menyebut at-tahiyyah, jari telunjuk bergerak ke kiri dan ke kanan. Bila sebut at-tahiyyah, jari ni bergerak ke kiri kanan. Rasa tak pernah tengok orang bergerak tu kan? Pernah tak? Kiri kanan kan? Ini mazhab Maliki. Pergerakan ni hanya melibatkan jari telunjuk saja dengan kadar yang lembut dan sederhana. Gerak.
Mazhab Hambali menyatakan pada setiap kali menyebut kalimah Allah, maka jari telunjuk akan diangkat. Sebut Allah, angkat. Sebut Allah, angkat. Begitu. Mazhab Syafi'i, mazhab kita, jari telunjuk akan diangkat apabila disebut perkataan illallah. Asyhadu an la ilaha illallah, baru kita angkat. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab sendiri ditulis satu-satu, asyhadu an la ilaha illallah, memusim-musim, berputar-putar. Kan? Ustaz mazhab apa ustaz tu? Dia pusing-pusing merata tempat tu. Kita kata pasal pusing teruk sangat ni? Sebab nak tulis asyhadu an la ilaha illallah tu duk tu. Tu kita bagi pen kat dia. Pasal apa? Itu mazhab dia sendiri. Itu mazhab dia sendiri. Baik. Jadi maknanya jari telunjuk sebagai satu saat kiamat yang berdekatan dengan kebangkitan Nabi SAW merupakan salah satu tauhid kepada Allah, sebagaimana yang mana kita percaya dan kita yakin terhadap rukun iman yang kelima, iaitu beriman kepada hari kiamat. Dan dalam riwayat yang lain baginda bersabda, bu'istu ana wa sa'ah ka hadhihi wa hadhihi in kadat la tasbiquni. Jarak antara aku diutuskan dengan tibanya hari kiamat adalah seperti ini dan ini, dan hampir saja hari kiamat mendahuluiku. Berdasarkan hadis ini, baginda SAW telah menjelaskan bahawa kedudukan hari kiamat amat hampir apabila baginda diutuskan oleh Allah Ta'ala. Dan para ulama menjelaskan dua pandangan utama berkaitan hadis tersebut, iaitu berdasarkan dua pandangan tersebut, saat bermulanya tanda kiamat hingga hari ini adalah satu tempoh yang telah lama berlalu. Kewafatan baginda Nabi telah melebihi 1000 tahun. Justru itu manusia yang masih lagi hidup pada hari ini merupakan golongan yang berada pada situasi akhir zaman yang menunggu tibanya hari kiamat. Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan, tanda pertama ialah Rasulullah SAW, kerana baginda adalah Rasul akhir zaman. Baginda telah diutuskan dan tidak akan ada lagi Rasul selepas Nabi sehingga hari kiamat. Ibn Hajar meriwayatkan daripada Al-Qurtubi, kesimpulan hadis menunjukkan hari kiamat sudah dekat dan akan segera datang. Jadi maknanya kiamat akan segera datang. Sebab itu kita jangan bertangguh-tangguh dalam melakukan kebaikan dan kebajikan. Jangan tangguh. Sebab dalam hadis sebut, badiru bil a'mal, bersegeralah kamu melakukan amalan soleh sittan, sebelum datangnya 6 perkara. Nabi kata kena segera buat amal soleh. Ini hadis sahih. Jangan bertangguh dalam melakukan amal soleh sebelum datang 6 tanda. Apa dia? Yang pertama, khurujud dajjal. Khuruj ad-dajjal. Maknanya kita kena segera untuk melakukan amalan soleh sebelum sampai Dajjal. Kalaulah waktu Dajjal datang baru kita nak kelang kabut, nak pergi kuliah, waktu tu baru nak baca Quran, waktu tu baru nak belajar, memang tak sempat. Silap-silap kita akan termasuk daripada pengikut Dajjal. Wala'iyadzubillah. Sebab ujian Dajjal ni ujian yang sangat besar. Disebut dalam hadis Nabi, Nabi kata tidak ada ujian fitnah sejak daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat, tidak ada fitnah yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Maknanya sepanjang kehidupan ni, sejak daripada zaman Nabi Adam alaihissalam sampailah hari kiamat, fitnah ujian yang terbesar yang akan menimpa manusia adalah fitnah Dajjal.
Sebab itulah walaupun Dajjal belum tiba, kita disarankan untuk berdoa setiap kali dalam solat. Masa kita baca tahiyat akhir, sebelum kita bagi salam, disunatkan kepada kita untuk berdoa. Ini sabit dalam hadis Nabi, riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Nabi suruh kita baca apa? Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu doa dia. Apa doa dia? Ya Allah, ya Tuhan kami, Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya aku, a'udzubika min azabi jahannam, aku berlindung denganmu daripada azab api neraka jahannam. Itu yang pertama. Kita berlindung dengan Allah daripada azab api neraka. Sebab apa? Sebab syurga itu benar, neraka itu benar. Orang yang mati dalam keadaan tidak beriman pada Allah akan masuk neraka. Sebab tu Nabi ajar pada kita, Nabi kata, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalul jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, baru layak masuk syurga. Maknanya dia mati dalam keadaan Islam dan beriman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati melainkan dalam Islam. Sebab tu kita nak mengetahui seseorang itu adalah pada kesudahan dia, bukan pada permulaan. Ada orang mula Islam mati kufur, mati kufur. Ada orang mula kufur mati Islam. Ada orang mula Islam mati Islam. Ada orang mula kufur mati kufur. Jadi hak kita nak tengok tu kat mana? Kat ujung. Itu penentu. Last kali itu penentu. Sebab tu kita kena selalu minta doa kepada Allah, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, matikanlah kami dengan husnil khatimah, dengan khatimah kesudahan yang baik. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah, kesudahan yang buruk. Jadi maknanya itu sangat penting. Kita nak selamat daripada api neraka jahannam. Sebab itu paling tidak kita kena mati dalam keadaan kita Islam, kita beriman. Dan orang beriman ni, orang Islam ni di akhir akhirat pula ada 3 golongan. Di akhirat esok ni orang beriman ni ada 3 golongan. Golongan pertama disebut sebagai golongan muqarrabin. Golongan yang paling dekat dengan Allah. Masuk syurga ni di kalangan VVVIP. Sangat hebat. Golongan ni maknanya golongan ni tak ramai, tapi dia orang memang minas sabiqin al-awwalin. Maka jenis orang bersegera, tak tangguh-tangguh. Kita ni kan duk tangguh dah, lepas tak tangguh dah dalam melakukan kebaikan, kebajikan dan amal saleh. Golongan kedua hak masuk syurga di kalangan orang beriman adalah golongan abrar ataupun ashabul yamin, yang menerima catatan amalan sebelah kanan. Maknanya dia ada buat tak elok dan dia ada buat elok. Hak elok tu, hak soleh itu lebih banyak daripada yang dosa. Pahala tu lebih banyak. Maka dia dapat catatan amalan di sebelah kanan dan dia juga dimasukkan terus dalam syurga. Jadi kurang-kurang pun kita harap macam ni lah. Dan golongan ketiga orang beriman. Beriman makna mati beriman. Golongan pertama muqarrabin, masuk syurga terus dengan kedudukan yang paling tinggi, darjat yang paling hebat. Golongan kedua, golongan abrar atau golongan yamin, masuk syurga terus juga. Sebab apa? Sebab kebaikan mereka lebih banyak daripada keburukan. Golongan ketiga orang beriman di hari akhirat ialah apa? Golongan yang dosa dia lebih banyak daripada pahala. Dia beriman, bukan dia tak beriman. Dia mati dalam keadaan tauhid, ya. Dia bukan mati dalam keadaan syirik, bukan. Dia orang Islam sampai ke mati, tetapi dosa dia banyak masa atas dunia ni, banyak. Nak buh dalam rupa kontena pun tak muat. Banyak sangat. Dosa lebih banyak daripada pahala. Maka golongan ini
Allah akan masuk ke dalam neraka terlebih dahulu sebelum dikeluarkan untuk dimasuk ke dalam syurga. Makna mereka ni macam penjenayah yang dikenakan hukuman lah, banduan, masuk penjara. Ikutlah kesalahan masing-masing lah. Ada masuk kena 3 tahun, ada 5 tahun, ada 10 tahun, ada 25 tahun. Ikutlah. Ikut kesalahan. Dan last sekali, oleh kerana mereka ini beriman, mati dalam keadaan iman, mereka akan dapat syafaat dengan dimasuk ke dalam syurga. Itu. Jadi orang beriman, orang Islam di akhirat pun ada 3 golongan. Maka dengan sebab itu, kita mohon perlindungan Allah, janganlah kita masuk dalam kalangan yang masuk neraka. Walaupun lah kali masuk syurga, tapi nak hadapi neraka tu tak sanggup, tak sanggup. Sebab tu kita minta doa pada Allah dalam tahiyat akhir itu, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada azab api neraka jahannam. Itu yang pertama. Yang kedua, wa min azabil qabri, daripada azab kubur. Sebab ketika mana seseorang itu meninggal dunia, dia masuk alam barzakh, alam kubur. Kata Nabi, kubur ni imma rawdatan min riyadil jannah atau hufratan min hufaran niran. Sama ada satu taman daripada taman syurga atau satu lubang daripada lubang api neraka. Jadi maknanya bila masuk dalam kubur ni, dia dah masuk dalam satu alam, nama dia alam barzakh, alam transit sebelum alam akhirat. Maka alam itu pun dah dapat dah muqaddimah dia. Kalau ahli neraka dapat dah muqaddimah sebelum masuk neraka. Kalau ahli syurga dapat dah muqaddimah taman-taman yang indah sebelum masuk syurga. Itu waktu kita mohon perlindungan Allah daripada azab kubur. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah masa hidup dan masa mati. Ujian-ujian waktu hidup, ujian-ujian waktu mati. Terutama ketika sakaratul maut, ketika meninggal dunia. Waktu tu kita bimbang bila mana kalau tidak ada kekuatan amal soleh, takut-takut waktu tu kita diganggu oleh iblis dan syaitan yang cuba nak manipulit, nak bagi orang tak mati dalam keadaan Islam. Begitu. Jadi kita mohon perlindungan Allah. Dan yang kelimanya, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, daripada kejahatan fitnah dajjal. Itu. Jadi kita doa pada Allah supaya kita tak sampai bertemu dengan dajjal, sebab fitnah dajjal ni besar. Sebab tu Nabi kata badiru bil a'mal, kena bersegera untuk melaksanakan amalan. Jangan duk bertangguh-tangguh, kelak kita akan rugi. Bila kita nak segera beramal tu, badiru bil amal, sitan, 6 kau, sebelum 6 kau. Yang pertama sebelum keluarnya dajjal. Yang kedua, sebelum apa? Tulu'u syams min maghribiha, sebelum naik matahari sebelah barat. Naik matahari sebelah barat ni maknanya taubat seseorang sudah tidak diterima oleh Allah. Taubat tak diterima ni ada 2 waktu saja. Yang pertama matahari naik sebelah barat, yang kedua ketika mana nyawa kita berada di halqum nazak. Waktu ni taubat sudah Allah tak terima. Jadi Nabi kata kena segera, jangan tangguh. Satu ketika, satu waktu tuan-tuan, matahari akan beralih. Sekarang ni matahari naik sebelah timur turun barat kan. Satu zaman nanti dia akan terbalik, naik sebelah barat turun sebelah timur. Jadi maknanya dunia sudah tidak stabil. Dunia sudah berada pada penghujungnya yang menunggu saat-saat berlakunya kiamat. Itu yang kedua. Yang ketiga Nabi kata beramallah, bersegera beramal sebelum datangnya dabbatul ard. Dabbatul ard ni makna apa? Dabbatul ard ni maknanya binatang bumi. Dia datang selepas matahari naik sebelah barat. Apa tujuan dia? Untuk memberi pengecaman siapa beriman, siapa tidak. Sebab selepas daripada
matahari naik sebelah barat, taubat sudah tidak diterima. Jadi maknanya orang yang sebelumnya beriman, berimanlah. Orang yang kufur, kufurlah. Dia nak ubah tak boleh. Orang nak kufur berubah jadi iman tak boleh. Sebab apa? Sebab taubat sudah ditutup. Pintu taubat sudah ditutup. Maka peranan dabatul ard adalah dia nak bagi pengecaman. Dia nak bagi satu pengecaman. Ni orang beriman, ni orang tidak. Ni beriman, ni tidak. Sebab macam mana pun orang beriman ni dia tak akan sama dengan orang tak beriman. Jadi itu dabatul ard. Yang keempatnya kata Nabi, dukhan. Segeralah beramal sebelum datangnya dukhan. Dukhan ni apa? Asap ataupun jerebu. Tapi bukan jerebu hak berlaku baru-baru ni. Dulu kan banyak kali jerebu, kita pun kata tu dia dekat kemak dah. Dia jerebu yang disebutlah akhir zaman ni, jerebu yang disebut oleh Ibn Jarir, dia datang 40 hari, 40 malam yang meliputi timur dan barat. Itu jerebu tu. Bukan jerebu biasa-biasa pembakaran hutan dah. Jerebu dalam keadaan 40 hari, 40 malam dia datang. Dia meliputi dari timur dan barat, dan orang kafir yang menghidu asap tersebut, dia akan jadi satu kesakitan yang amat sangat. Masuk dalam tubuh badan dia, keluar balik ruang-ruang rongga di tubuh dia. Ada pun orang beriman bila kena dia punya apa, orang beriman bila kena dengan dukhan tadi, asap tadi, dia hanya rasa macam selesema saja. Selesema hidung, berayak hidung gitu je. Tapi orang kafir bila kena dukhan dia jadi terhayang-hayang, dia sakit. Terhayang-hayang sampai asap keluar kok hidung, asap keluar kok telinga. Macam cerita apa tu? Dulu kata abang dulu pernah tengok tak? Monyet nak makan cili, tengok tak? Nak cerita bab asap tu. Kan? Bila dia beritahu monyet, dia kata, tolong aku, dah 4 hari aku tak makan. Cerita katanya pun, tapi ada mesej dia. Lepas tu kesian lah. Siapa kesian? Kesan kecil kat tu kot. Kesian kan? Kesian kamu monyet. Tak apalah monyet, aku ada tanaman ni, pilih makanan apa kamu nak ambil lah. Pilih mana pun. Dia tengok, teng, nampak cili merah. Yellow. Sedap ni. Dia kata aku nak itu. Itu kita tak boleh makan monyet. Tak boleh. Aku tak beli. Aku nak juga, dia kata. Dia pun berlari. Meluruk, perak dia ambil. Merah-merah tu masuk mulut. Lepas tu keluar asap hidung, keluar asap ke telinga. Dia punya panas dalam tu, tak nak gambarkan. Nak ceritanya akhir zaman ni, orang kafir ketika datang dukhan macam itulah panas dia. Ketika dia hidup asap tu, dia punya panas satu macam dalam badan dia, dan asap tu pula disebut dalam riwayat menyatakan dia akan keluar ke seluruh anggota tu badan dia. Daripada jalan bawah, jalan atas, kot telinga, mana ada rongga-rongga dia akan keluar. Seksa. Itu dukhan dia bagi. Dan keempat, yang kelima Nabi kata beramallah. Sebelum apa? Sebelum amrul khassah, datangnya kematian pada setiap orang. Maknanya kematian ni itulah tanda kiamat yang paling hampir dengan kita, itulah dia. Sebab tu kata Nabi SAW, bila berlakunya kematian, faqad qamat qiyamatuhu sughra, telah berlakulah kiamat kecil baginya. Bila berlakunya kematian, maknanya itulah berlaku kiamat kecil bagi seseorang tersebut. Sebab dia tak boleh kembali lagi atas dunia. Tuan-tuan dan perempuan, kita lah ni duk bernafas elok ni kan. Satu hari, bila sampai waktu kita, masa kita, kawan-kawan tu, mazirah kita, waktu tu kita jadi jenazah. Dan start kita jadi jenazah, kita tak akan kembali atas dunia lagi selama-lamanya. Kita akan hanya pergi ke alam barzah, seterusnya ke alam akhirat untuk menerima pembalasan. Itu saja. Sebab tu kata Sayyidina Ali, dia kata, al-yawm yawmal amal.
walal hisab wa ghadan yaumal hisab wal amal. Hari ini masa kita hidup atas dunia ini adalah hari untuk kita beramal, tapi tidak ada perhitungan. Besok di hari akhirat, hari untuk perhitungan, tidak ada lagi amalan. Jadi orang cerdik ni dia akan beramal sebelum mati. Hak kata Nabi SAW, al-kayyisu liman dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang hak cerdik ialah orang yang sentiasa memperbaiki diri dia dan beramal untuk hari lepas mati. Itu orang cerdik. Amalan-amalan yang dilakukan, dia akan grab sebaik mungkin, dia akan ambil peluang untuk buat amalan. So datangnya kematian, sebab bila datang kematian tak ada berapa dah. Air mata darah sekalipun tak dapat mengembalikan lagi hidup kita atas dunia. Tak boleh dah. Dan yang keenamnya, au amril ammah, sebelum datangnya kiamat yang besar. Bukan kiamat kecil lagi, kiamat besar. Yang mana kiamat itu dia akan menghancurkan keseluruhan cakrawala, akan menghancurkan dunia ini keseluruhannya, langit, bumi, bulan, bintang, planet, habis semua akan hancur. Jadi maknanya bila berlakunya kiamat ni habis, tak ada buat apa dah kehancuran itu. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ini dah soalan dah masuk pada saya ni. Saya jawab soalan dulu sebelum saya teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada ajaran sesat Syiah dan lain-lain suka disekat. Adakah ini unsur fitnah Dajjal? Soalan dari sudut ajaran sesat seumpama Syiah. Dia gini ya, Dajjal ni makna apa? Dajjal ni maksud dia menutup kebenaran. Itu Dajjal. Dan juga Dajjal juga atas wazan fa'al, merujuk kepada pendusta, pembohong besar. Orang suka bohong ni pengikut Dajjal lah, suka bohong. Jadi Dajjal ni peranan dia untuk menutup kebenaran dengan berbohong, dengan mengajak orang ikut dia. Jadi apa-apa ajaran yang menutup kebenaran, boleh dikatakan itu ciri-ciri yang boleh mengikuti Dajjal. Syiah ni tuan-tuan satu kumpulan yang sesat. Ada siapa Syiah tak sini? Ada tak? Mana tahu kot terangi dengan Syiah ke apa? Syiah ni sampai tahap mereka mengkafirkan sahabat Nabi. Itu tak sesat lagi. Jadi kena hati-hati ya. Jangan mudah terpedaya, jangan mudah terpengaruh. Lepas tu kita datang kuliah ni untuk kita pastikan apa-apa kita buat itu bertepatan dengan hukum syarak. Baik, seterusnya bulan terbelah. Peristiwa bulan terbelah merupakan salah satu mukjizat baginda Nabi SAW sebagai bukti kerasulan baginda kepada kaum kafir Quraisy. Peristiwa ini dinyatakan oleh Allah dalam Quran, iqtarabatis sa'ah wa insyaqqal qamar. Telah hampir saat kedatangan hari kiamat dan terbelahlah bulan. Surah Al-Qamar. Jadi tiba-tiba mengantuk pula siapa? Cebek tengah bercakap, duduk tempat tuan-tuan sesuai lena ni. Baik. Jadi sebab penurunan ayat surah Al-Qamar itu, iaitu kaum kafir Mekah meminta kepada Nabi SAW memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah untuk menguji sama ada Nabi ini betul-betul Nabi ataupun tidak. Jadi kaum kafir Quraisy minta Nabi belah bulan. Maka minta Nabi belah bulan.
Maka Nabi pun berdoa, minta kepada Allah, maka Allah mengabulkan doa baginda, sehingga pada malam tersebut bulan terbelah menjadi dua bahagian. Satu bahagian di sisi gunung Safa, satu bahagian di sisi gunung Qaikan. Dan terlihat di antaranya Bukit Nur yang terletak padanya Gua Hira. Jadi maknanya bulan ni pernah terbelah. Terbelah sungguh. Memang terbelah sungguh. Nabi buat syarat yang terbelah, maka terbelah. Tapi golongan musyrikin tetap menolak dengan menyatakan itu sihir. Apa beza sihir dengan mukjizat? Apa beza? Sihir ni dia mengaburi mata kita. Dia mengkhayalkan kita. Contoh botol air. Kita nampak coklat. Coklat. Contoh. Jadi kita disihir. Bila disihir, mata kita tu nampak coklat, sedangkan dia bukan coklat, dia tetap air. Itu sihir. Manakala mukjizat, kalau coklat lah, dia bertukar air jadi coklat betul atas hakikat. Dia bukan khayalan semata-mata. Contoh, kadang kita tak ada contoh, tak faham. Zaman Nabi Musa alaihi salam, berlakunya pertemuan antara ahli sihir dengan Nabi Musa, betul? Ahli sihir maka melempar apa? Maka lempar tali. Lempar tali saja nampak ular. Ular. Baik. Adakah ini ular secara hakikatnya ataupun secara khayalan? Khayalan. Memang orang hak duduk situ akan nampak ular. Sebab apa? Mata kita sudah disihir. Tapi hakikatnya tali is tali. Jadi orang yang disihir sahaja yang nampak berbeza. Orang tak kena sihir, orang duduk jauh contoh, maka tak kena mengena. Maka takkan nampak ular. Sebab maka tak disihir. Orang disihir saja akan nampak ular tadi. Jadi ketika mana ahli sihir Fir'aun lempar tali, keluar ular. Macam ular sungguh, memang ular lah. Mata kita nampak ular. Itu peranan sihir. Mata kita nampak ular, tapi hakikatnya dia bukan ular, dia tetap tali. Kemudian sekarang giliran Nabi Musa alaihi salam melontar tongkat. Nabi Musa ada tongkat. Dia guna untuk gembala kambing, bersama guna tongkat. Dia pun lempar tongkat dia. Lempar tongkat. Tongkat jadi ular. Tapi bukan khayalan, hakikat. Memang tongkat tu tukar jadi ular sungguh. Bukan silap mata ke apa, tak ada. Memang betul, 100% jadi ular sungguh. Bukan takat jadi ular. Dia pergi makan ular-ular di sihir. Perak. Tali tu hilang dia, kena makan. Pada ketika itu ahli sihir tengok, ini bukan sihir. Ahli sihir dia perkenallah sihir tu bagaimana, sebab dia tukang sihir, betul tak? Sebab itu khayalan aja. Nampak ular tapi hakikat bukan ular. Tetapi bila Nabi Musa AS lontar saja tongkat, mereka tahu ini betul-betul mukjizat, kerana tongkat itu menjadi the real snake, menjadi ular yang betul. Tak ada khayalan kau silap mata, tak ada. Itu mukjizat. Jadi maknanya di situ menunjukkan bahawa berbeza mukjizat dengan sihir. Jadi baik, saya nak kaitkan dengan belah bulan tadi ni. Bila Nabi belah bulan terbelah dua. Kalaulah Nabi itu sihir, kalau sebagaimana dakwaan golongan musyrikin, maknanya yang nampak bulan terbelah hanya penduduk Mekah sahaja. Penduduk lain tak akan nampak bulan terbelah. Sebab apa? Sebab sihir ni dia pada orang setempat aja. Orang terlibat. Orang tak terlibat tak akan nampak. Maknanya kata orang duduk di Syam, orang duduk di Malaysia, orang duduk di Yaman, nampak bulan tetap bulat sama ya. Dia tak terbelah. Kalau sihir lah, hanya di Mekah je nampak terbelah. Tapi hakikatnya berbeza.
bila mana ada kafilah-kafilah perdagangan, orang Arab ni balik daripada Syam, balik, mereka tanya, baru ni kamu nampak benda pelik tak? Pelik, baru ni kami duduk di Syam tu, duduk atas unta apa semua, kami tengok bulan terbelah dua. Nampak? Maknanya apa? Maknanya ia berlaku secara hakikat, terbelah sungguh bulan tersebut. Jadi itu mukjizat yang Allah bagi kepada Nabi SAW. Sebab tu ketika mana para musafir tiba, orang Quraisy ni dia bertanya kepada musafir itu, maka golongan musafir bagi tahulah, maka memang nampak sungguh bulan terbelah. Nampak sungguh. Tetapi malangnya golongan kafir tetap menolak. Sebagian ahli tafsir menafsirkan ayat ini menjelaskan peristiwa terbelahnya bulan bukan sahaja merujuk pada mukjizat pada zaman Nabi, tapi isyarat kepada hari kiamat semakin dekat. Terdapat ahli tafsir mengatakan bahawa insyaqqal qamar bermaksud sesuatu yang menjadi terang. Fakta ini merujuk pada bangsa Arab yang mengibaratkan perkara yang sudah jelas sebagai bulan, iaitu seperti waktu pagi yang diibaratkan falak, yang bermaksud merkah atau membelah. Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Al-Mufradat di Al-Fazul Quran menjelaskan bahawa insyaqqal qamar memiliki 3 pengertian. Yang pertama, bulan terbelah zaman Nabi. Yang kedua, terbelahnya bulan petanda hari kiamat semakin dekat. Yang ketiga, sesuatu perkara menjadi terang. Itu maksud bulan yang terbelah. Baik. Jadi bila mana daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, insyaqqal qamar ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syaqqatain, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ishhadu. Terbelah bulan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada 2 bahagian, maka sabda baginda, lihatlah kamu semua. Baik. Dan itu perkara yang dah berlaku, dan di akhir zaman memang akan berlaku bulan terbelah. Bulan terbelah akhir zaman ni maknanya memang hampir dengan kiamat sungguh lah.